sebelum ini. Baca. Wahia antara waqtan daman. Apa dia? Hia kembali kepada masalah asalnya, iaitu seorang wanita itu melihat waqtan, di sebahagian waktu keluar darah, di sebahagian waktu naqa, tidak keluar darah. Kemudian walam yujawiz zalika 15 yawman. Walam yujawiz zalika, maknanya keadaan yang berlaku pada dia, yang dia tengok waqtan daman, waqtan naqaan, tidak melebihi 15 hari. Walam tangkus dima'u an aqalil haidi. Baqiya haidun. Dan himpunan darah yang keluar secara runcit itu tidak kurang daripada 24 jam. Kemudian Fahiya haidun. Wan naqa'u bainaha haidun fil azhari tab'an. Fahiya tu maksudnya ad-dima'. Dima' yang keluar secara runcit berwaktu-waktu itu adalah haid. Itu jelas. Yang ingin dibincangkan di sini adalah naqa', tidak keluar darah, yang mutakhallil baina tilka dima', yang berada di celah-celah di antara darah-darah ataupun di antara waktu-waktu keluar darah. Maka adakah naqa' itu dihukum suci ataupun dihukum haid? Maka baca wan naqa'u bainaha haidun fil azhari tab'an nahar. Fil azhari, ya. Qaul ini adalah qaul Imam Syafi'i. Qaul yang pertama yang mu'tamad dia adalah haid hukumnya. Qaul yang kedua yang muqabil azhar suci. Wasali yaqulu wa tukhruj fi shaumi was salati wal ghusli wa nahwiha duna iddati wat talaqi. Dia adalah suci dari segi solat. Maksudnya kalau solat sah, kalau puasa sah, kalau mengerjakan tawaf sah. Namun dalam bab talak dia dikira haid, dengan erti kata iaitu kalau talak berlaku di dalamnya haram. Kalau daripada segi iddah, maka suci yang berada di tengah-tengah itu bukanlah suci yang boleh menyempurnakan iddah. Salat bukanlah suci yang boleh menyempurnakan salah satu quru. Kemudian wan naqa'u ba'da akhir dima'i kufrun qat'an. lagi Wa inna qasat dima'u an aqalil haidi fa hiya damu fasadin. Adapun naqa' yang berada di hujung, maksudnya selepas darah betul-betul putus tanpa khilaf, dia merupakan suci. Contohnya dia keluar darah runcit-runcit, bila dah sampai hari ke-10 darah terus terputus dan terputus, maksudnya tak keluar. Itu suci tanpa khilaf qat'an. Ataupun darah yang keluar secara runcit lalu dia keluar kurang daripada 24 jam, maka dia adalah damu fasad tanpa khilaf. Dia adalah darah istihadah. Yang menjadi khilaf ni adalah an-naqa' al-mutakhallil baina dima'il haidhi. Faham? Baina apa? Dima'il haid, darah-darah yang boleh dihukum haid. Jadi kalaulah darah itu keluar secara runcit dan kurang daripada 24 jam, darah itu tidak dihukum sebagai haid, maka suci dia nak dihukum sebagai haid. Lebih lagi lah tidak dihukum sebagai haid. Faham? Kalau darah dia itu sendiri tak dihukum sebagai haid, macam mana pula suci boleh hukum sebagai haid? Itu semua tak ada khilaf. Yang ada khilaf, beliau ingin mentakyinkan mahallul khilaf. Kemudian Wa
وإن زادت مع النقاء بينها على 15 يوما فهي دم استحاضة. Wa in zadat ad-dima. مع النقاء بينها على 15 يوما فهي دم استحاضة. Tapi kalaulah darah-darah itu darah bersama suci melebihi 15 hari, itu istihadah. Maksudnya di sini kita nak ta'yinkan naqa' yang berlaku khilaf ataupun naqa' yang ada dua qaul padanya, adakah dia suci ataupun haid, adalah naqa' yang berciri seperti berikut. Yang pertama, dia berada di dalam lingkungan 15 hari. Darah yang keluar tidak kurang daripada 24 jam himpunannya. Maka suci yang berada di tengah-tengah itu apakah hukumnya? Faham? Selain daripada itu, hukumnya maklum. Suci yang berada paling hujung itu dia adalah suci tanpa khilaf. Haid yang berada di dalam lingkungan 15 hari namun kurang daripada 24 jam adalah suci tanpa khilaf. Darah yang keluar sehingga melebihi 15 hari, maka dia adalah istihadah. Itu semua tak ada khilaf. Setelah kita mengetahui mahallul khilaf, maka pendapat yang muktamad itu dipanggil qaul sahb. Faham? Sahbun. Dipanggil apa? Sahab. Sinhabba. Sahab ni maknanya tarik, borong. Bahasa mudahnya borong. Kita borong semua sekali, kita hukum haid. Itu maksud sahab. Hari yang tak keluar darah pun kita borong, kita panggil dia, kita hukum dia sebagai haid. Sahab. Kita tarik semua sekali. Ada satu lagi qaul dia panggil laqat. Laqtun. Laqat ni maksudnya kutip. Kita kutip. Hari yang keluar darah kita hukum haid. Hari tak keluar darah kita hukum suci, kita kutip. Kita mengambil secara selektif. Qaul yang pertama kolektif. Faham? Kolektif tu maksudnya semua sekali. Kolektif. Selektif kita pilih. Yang keluar darah haid, tak keluar darah suci. Keluar haid. Namanya laqtun. Faham? Laqtun. Dan apabila kita memerhatikan dua qaul ini, muqabilnya adalah muqabil azhar. Maksudnya apa? Maksudnya muqabilnya, dalil muqabilnya itu juga adalah kuat. Dan qaul ini dipakai ketika saat seorang mengerjakan umrah ataupun haji, lalu kedatangan haid. Dia ambillah peluang ketika darah dia berhenti untuk dia sempurnakan tawaf dia. Contohlah, semasa darah dia berhenti, dia sempurnakan tawaf, darah datang balik. Dah selesai tawaf, darah datang balik. Berdasarkan qaul sahab, tawaf dia tidak sah. Faham? Tawaf dia tidak sah. Kerana ternyata dia berada di antara dua haid. Suci ataupun naqa' yang berada di antara dua haid itu, sedangkan belum lagi berlakunya inqita' tam, dia dihukum haid kan. Namun untuk dia tahallul ataupun selesai daripada umrahnya, maka dia bertaklid atas qaul apa? Yang mengatakan bahawasanya suci yang berada di celah itu adalah suci, naqa' yang berada di celah itu adalah suci, lalu haid lalu tawafnya itu pun hukumnya adalah sah. Itu taklid qaul muqabil azhar. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallu nifasi. Habis.
Secara umumnya dalam matan kita berkaitan dengan haid telah selesai. Telah selesai. Kita akan baca berkenaan dengan warna-warna darah, ataupun dengan lafaz yang sebenarnya lebih tepat, sifat-sifat darah. Sifat-sifat darah yang dibahagikan kepada dua kan, kuat dengan lemah. Kerana sifat itu bukan hanya merujuk pada warna, dia merujuk pada tiga perkara. Dia merujuk pada warna, merujuk juga kepada kepekatan dan kecairan, merujuk juga kepada apa? Kepada bau. Sebab itu perkataan yang tepatnya adalah sifat-sifat darah. Warna adalah sifat, pekat adalah sifat, dan bau juga adalah sifat. Panjang juga pembahasannya dalam buku. Kita akan baca waktu lain. Baca nifas dulu. Wa aqallun nifasi ay at-tabul ladhi awwaluhu ya'qubul wiladata lahzatun. Bangun. Bisa. Apa dia? Wa aqallun nifasi ay at-tabul ladhi awwaluhu Nufasa. Perempuan yang keluar nifas dipanggil nufasa. Perempuan yang keluar haid dipanggil haid. Di perempuan yang keluar nifas, nufasa, darahnya dipanggil nifas. Ta'rifnya telah dinyatakan di awal perbahasan. Baca. wa aqallun nifasi ay at-tabul ladhi awwaluhu ya'qubul wiladata lahzatun. Ad-damul ladhi apa? Awwalu. Awal nifas. Apa dia? Ya'qubul wiladata. Dia adalah darah yang keluar Ya'qub, aqibal wiladah ataupun aqbal wiladah, sejurus selepas beranak. Itu perkataan yang digunakan dalam matan ghayah kan. Kemudian Lahzatun. Wa akthar lahzatun. Ada setengah kitab guna perkataan majjatun. Wa aqallun nifasi majjatun. Wa aqallun nifasi lahzatun. Seperludahan, diterjemah begitu. Orang yang mentakbirkannya dengan takbir majjah seperti dalam kitab Safina, maka dia merujuk kepada kuantiti benda, kuantiti nifas tu sendiri. Orang yang merujuk pada perkataan lahzah, dia merujuk kepada kuantiti masa. Faham? Dia sebenarnya lazimlah, bila dia keluar tu seperludahan, masa dia lahzah. Bila dia lahzah, faham tak? Jadi merujuk kepada seketika je, sedikit, seketika. Yang lebih utamanya tu lahzah tu berbanding majjah. Yang lebih tepat kan, sebab bila kita menyebut tentang akal, biasanya kita rujuk kepada masa, kuantiti masa, kadar masa. Kita tak merujuk kepada kuantiti darah. Dia keluar 1 gram ke, 2 kilo ke, 1 liter ke, terpulang. Yang penting ada, benda tu ada dalam tempoh tersebut. Jadi tempoh itulah sebenarnya yang lebih tepat kepada kebiasaan membicarakan perkara ni. Jadi wa aqallun nifasi lahzatun. Sekurang-kurang nifas adalah seketika, saat dia keluar. wa aktharuhu 60 yawman. Sama. Jalannya adalah istiqra'. Seperti mana jalan istimbat dalam bab haid adalah istiqra', dalam bab suci adalah istiqra'. Dalam bab nifas pun adalah jalannya istiqra'. Kemudian Wa ghalibuhu 40 yawman fi mastaqra'ahu al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Sebiasa-biasa ataupun kebiasaan nifas itu 40 hari. Seperti yang saya terangkan dalam masalah haid, ghalib ini dia tidak berfungsi apa-apa dalam menentukan nifas ataupun tidak.
Kecuali atas qaul muqabil yang mengambil ghalib itu sebagai penanda dalam menentukan haid, maka dia juga dijadikan sebagai penanda dalam menentukan nifas. Seterusnya, وعبر بدل اللحظة في التحقيق كالتنبيه بالمجة أي الشفعة. Dalam tahqiq Imam Nawawi guna perkataan majjah. Di Safinah pun guna perkataan majjah kan. Jadi di dalam kitab tahqiq ni kira kitab yang terakhir oleh Imam Nawawi. وفي الروضة كالشرع أنه لا حد لأقله. Tiada had. Dia tak ada had akal apa? Aqalun nifas. Daripada segi kuantiti benda tak ada. Kemudian أي لا يتقدر بل ما وجد منه وإن قل يكون نفاسا. Faham? La yataqaddar. Kuantiti darahnya tidak ada kadar yang khas, muayyan. Asalkan nampak darah, bas kita hukum nifas. Tapi dengan syarat ia keluar aqibal wiladah, selepas beranak. Apakah yang dimaksud beranak? Faragh ar-rahim anil hamli. Kosongnya rahim daripada hamal, kandungan. Kalau anak tu kembar, maksudnya selepas anak yang kedua keluar. Kembar 3, selepas yang ketiga keluar. Wa ala hadzal qiyas. Kemudian ولا يوجد أقل من مدة ويعبر عن زمانها باللحظة فالمراد من العبارات واحد. sama je. Bukan ta'arud. Sama saja. Oleh kerana tidak ada perkataan untuk merujuk kepada masa yang lebih sedikit daripada lahzah, maka ditakbirkan lahzah. Maka ditakbirkan itu kerana waqi'. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bihi ma haruma bil haid. habis. Yang ni masalah wa yahrumu bihi. Jadi dia sebenarnya pelajaran nifas ini tidak dipanjangkan sebab ada perkara-perkara yang hanya dikiaskan saja dengan haid. Tapi semasa kias berlaku, hendaklah dia disesuaikan dengan nombor dia. Faham? Dia kias daripada segi formula, tapi nombor bagi nifas itu dia ada nombor dia. Lahzah, situn, arba'un itu maksudnya nombor dia, kiraan dia. Okey, sebelum kita meneruskan, dia nifas ni syarat untuk sesuatu darah itu dikira nifas ada dalam buku tu. Dia hendaklah keluar sebelum berlalu daripada beranak tu, sebelum berlalu 15 hari. Faham? Kalau satu orang perempuan dikeluar darah, masa mula beranak tak ada darah, selepas 20 hari baru ada darah. Contoh, darah tu haid, bukan nifas, walaupun dia keluar dalam tempoh 60 hari. Faham tak? Dan kita dah bincangkan tentang masalah terputus kan. Kalau berlakunya terputus darah ketika zaman 60 dan terputus itu sehingga mencapai 15 hari, maka darah yang selepas itu adalah haid, bukan nifas, walaupun dia masih lagi dalam 60. Itu dah dibahaskan. Yang ini yang baru ni. Syarat darah itu dipanggil nifas, dia hendaklah keluar selewat-lewatnya sebelum berlalu 15 hari. Kalau sudah berlalu 15 hari baru keluar darah, itu bukan nifas, itu sudah dikira haid. Faham? Maksudnya daripada lepas beranak tak ada langsung, walaupun lahzah. Kalau ada lahzah, bas, tak perlu syarat ni. Faham? Ini surah yang ditaswirkan dan memang jarang berlaku. Tapi kalau berlaku, inilah jawapan dia. Janganlah dia berlalu 15 hari. Kalau sudah, darah itu adalah dipanggil haid, bukanlah nifas. Okey, padam. Satu orang perempuan lepas dia beranak tak keluar darah 5 hari, tak ada darah langsung. Mungkin sebab dia, mungkinlah dia Caesar ke, tapi Caesar pun beranak juga. Sebab bila baby tu dah tak ada, jadi darah yang tertahan itu dikeluar. Jadi dia adalah himpunan daripada darah
haid. Maka yang dia berhenti kat dinding tu, maka dia keluar. Contohlah berlaku keadaan luar biasa, darah nifasnya tak keluar. Tak keluar. Apa sebab dia? Wallahu alam, tapi tak keluar. Hanya selepas 5 hari baru keluar. Tulis wiladah. Wiladah, beranak. Wiladah je lah tulis. Kemudian tulis garis, maksudnya 1 sampai 5, ataupun tulis selepas dia. Wiladah tu penanda awal mula. Tulis 5, okey. Kemudian tulis 20 contoh. 20. Lepas bawah 20 tu tulis garis. Okey, macam tu cerita dia. Maksudnya 5 hari pertama langsung tak ada darah. Kemudian keluar dalam masa 20 hari. Itu yang berlaku lah. Jadi adakah darah hari yang ke-6 itu dipanggil sebagai nifas? Nifas, tulis nifas. Nifas. Sebab cukup syarat kan? Cukup syarat. Ada 2 perkara di sini. Yang pertama, dalam tempoh 5 hari pertama, perempuan itu hukum dia apa? Setelah hari ke-6 keluar darah, ternyata darah tu nifas. Jadi dia tak tahu lagi bila darah dia akan keluar kan? Rupanya hari ke-6. Sekarang ni dia baru bersalin ni, darah tak keluar. Sekarang ni dia nak kena buat apa? Sekarang ini. Maka oleh kerana darah nifas tak keluar, dia sekarang ini berada dalam hadas wiladah. Faham? Apa maksud dia? Maksudnya dia kena mandi. Dia kena mandi wiladah dan kena solat. Kalau dia baru beranak, tak sihat, sakit, solat macam orang sakit. Faham? Mudah je. Solat macam orang sakit. Tapi dia wajib solat, sebab dia tak berada dalam keadaan nifas. Kenapa dia kena mandi? Mandi wiladah. Saya dah sebut dah sebelum ni. Bahawasanya mandi wiladah, ada yang orang kongsi secara salah. Dia kata banyak perempuan telah buat salah, berada dalam hadas selama-lamanya. Sebenarnya duduk dalam hadas ni. Sebab apa? Bila dia lepas beranak, dia tak mandi wiladah. Bila dia mandi nifas, dia tak niatkan wiladah. Jadi sebenarnya dia sentiasa lah berada dalam keadaan hadas wiladah seumur hidup dia. Sebenarnya tak betul. Bila perempuan tu beranak dan keluar nifas, dia tak boleh mandi wiladah. Kalau dia mandi pun tak sah. Faham? Wiladah ni dia berada pada martabat junub. Faham? Maksudnya perempuan ni, saya tadi kan, dia lepas beranak tak keluar darah nifas, dia ni macam orang junub. Faham? Macam orang junub. Macam orang junub tu maksudnya, kalau suami dia setubuhi dia, kalaulah, maka tak berdosa. Sebab apa? Dia bukan nifas, dia bukan haid. Junub. Mana ada larangan wati ketika junub. Okey? Dan orang yang junub, dia kena semayang. Betul tak? Tapi dia nak semayang macam mana? Dia junub, mandi. Sebab tu dia kena mandi, dan mandi dia sah. Dia semayang 1, 2, 3, 4, 5 semayang. Hari ke-6 keluar darah. Hari ke-6 keluar darah, jelaslah ternyata bahawasanya dia mengalami nifas. Lalu dia berhentikanlah segala aktiviti yang dibuat sebelum ni. Maksudnya semayang dan seumpamanya. Persoalan dia, solat yang dia telah kerjakan dalam tempoh tersebut, puasa yang lebih ketara lah, puasa yang dia telah kerjakan dalam tempoh 5 hari tu, sah ataupun tidak? Puasa tu
Ada khilaf ke qaul laqad ke sahab ke? Tak ada. Kan perbahasan kita puasa tu sebenarnya dua qaul. Sah ataupun tidak. Kalau atas qaul sahab tak sah. Dalam masalah haid lah. Dalam masalah laqad, qaul laqad maka sah kan? Sah ataupun tidak? Tak sah. Sebab atas qaul mu'tamad lah. Kalau tak mu'tamad, sah. Apa dia? Itu perkara kedua yang kita ingin terangkan. Dia tak sama dengan haid. 5 hari tu adalah suci. Faham tak? 5 hari tu adalah suci. Maksudnya puasa dia sah. Puasa dia apa? Puasa dia sah. Nanti orang buku pakai. Puasa dia apa? Sah. Faham? Okey, itu perkara kedua. Perkara ketiga. Sebanyak-banyak nifas 60 hari. Sekarang ni, kalaulah dia bermula beranak tu 1 hari bulan. So, kita ada 60 hari ke depan kan? Untuk tempoh maksima bagi nifas dia. Soalan dia, hari pertama bagi 60 bermula daripada bila? Adakah bermula daripada hari ke-6 ataupun bermula daripada hari pertama? Faham tak? Kita nak kira 60 hari maksima itu bermula daripada hari ke-6, iaitu hari pertama keluar darah. Kalau hari ke-6, kalau hari ke-10, 10, 11. Ataupun bermula daripada hari pertama beranak, untuk lengkapkan 60 hari. Sebab benda tu penting dalam kita nak hukum dia ni mustahadah ke tak. Faham? Kita kena tahulah dia punya maksima tu bila. Untuk tahu maksima, kena tahu macam mana nak kira yang mula. Tak tahu mula, macam mana tahu hujung. Betul tak? Jadi bermula daripada bila? Hari pertama ke hari ke-6? Hari pertama beranak ke hari pertama keluar darah? Hari pertama keluar darah. Hari pertama beranak. Dan lain-lain. Dan kau-kau yang lain. Jadi 60 itu bermula daripada hari pertama beranak. So 3 poin itu penting. Dalam matan tak sebut lah. Syarah ada semua. 3 poin. Dalam membuat kiraan. Maksudnya 5 hari itu dikira daripada 60. Dikira daripada 60 nifas. Tetapi dia tidak dihukum nifas. Dalam bilangan 60 dia dimasukkan, tapi hukum dia bukan nifas. Sebab itu solat dalam 5 hari tersebut punya suci. Hukumnya sah. Apa satu lagi? Pun sah juga. Khalas. Dan untuk dipanggil nifas, dia tidak disyaratkan beranak sempurna, beranak hidup ke, beranak mati ke. Gugur pun dikira sebagai nifas. Mudrah, dia baru beranak, baru mudrah, kemudian gugur. Mudrah, bentuk benda dia. Tetapi yang pasti itu janin lah, yang akan membentuk manusia kalau dia jadi. Jadi darah yang keluar selepas itu adalah apa? Nifas. Sama ada wiladah itu berlaku dengan jalan tariqah mu'tadah, maksudnya beranak secara alami, tabi'i, ataupun secara Caesar, iaitu dia potong, bedah, sama je hukumnya. Faham? Sama ada secara Caesar, secara pembedahan, secara amaliyah, ataupun secara normal, alami, sama sahaja. Semua itu dipanggil darah nifas. Darah nifas. Okey? Faham? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, buka mustahadah nifas. Apa dia? Ada. Dari segi apa? Uri tak keluar lagi.
Ini tak ada tambah gula kan? Mana tu? Nak habis lah. Mana? Ha? Dia masalah, ada satu persoalan, dia panggil uri lekat. Dia uri ni, dia macam vacuum. Faham? Oh, vacuum. Tali vacuum. Bukan vacuum. Vakum. Maksudnya, bila uri tu keluar, dia kena tahan. Saya tak boleh masuk balik. Dia boleh masuk balik. Faham? Keluar. Macam kita tekan tali vacuum tu kan. Masuk kan? Dia boleh masuk balik. So, dia kena tahan sesuatu buat supaya kalau dia tarik, dia tak masuk ke dalam. Dia letak apa? Pin. Letak apa? Klip. Okey. Uri ni dalam bahasa Arab dipanggil mashimah. Mashimah. Uri. Dan uri ini tak boleh dimakan kalau binatang lah. Sebab dia jijik, kotor. Walaupun dia suci, uri itu sendiri suci. Uri ni adalah kantong yang dulu dalamnya kita duduk dalam tu lah untuk panggil uri. Sebab itu adalah petua-petua mengatakan uri itu tanam bawah pokok. Saya tak buat agak. Saya pun tak tahu tanam kat mana. Yang masa anak kedua lahir kat Yaman tu, kita tanam. Nak tanam kat mana? Tanam kat tepi sungai. Bukan sungai, laut. Kat Udaidah ada laut. Tanam kat situ. Ada tempat yang mana tanah pun tak ada untuk tanam uri. Ke Singapura. Dia duduk rumah kondo macam ni. Kan boleh suka hati korek tanah Singapura. Setiap inci bahagia kan. Jadi nak tanam uri, tak tahu nak tanam kat mana. Ada orang kata lah, kalau tak betul, dia tak betul lah. Bukan saya. Saya nukil je. Dia kata ada di sana, sebab dia punya menantu orang Singapura. Jadi bila menguruskan bayi tu, menguruskan uri, maka sukarlah nak mencari tanah. Sukarlah, mungkin jumpa. Sukar. Sebab kita duduk rumah kondo, kita nak guna tanah mana? Kita mana ada tanah. Tanah kat taman tak boleh. Undang. Suka hati nak membuat pengorekan kan. Di mana tu nak tanam? Warna laut. Tapi kalau ada juga adat-adat yang dibuat dalam menanam uri ni yang berlebihan pula lah. Kalau orang kampung kan, pakai kain kafan, kemudian dia letak paku dalam tu, betul? Kemudian dia basuh tu, memanglah kita basuh. Dia sebenarnya basuh itu semua adab je. Orang Arab tak ada basuh. Mungkin ditinggal uri kat hospital, tak ambil pun. Faham? Sebab uri juga orang gunakan untuk kosmetik. Faham? Kosmetik ni, sebab benda tu ada sel-sel. Sebab tu janin pun dipakai. Janin tu, yang keguguran, orang jual. Yang teruk tu kalau di setengah tempat di China, sebagai makanan eksotik, iaitu menyediakan ataupun menjual janin sebagai makanan. Ambil mana janin tu? Yang tu banyak sangat orang gugurkan kandungan kan. Banyak kandungan. So stok janin tu banyak. Jual lah. Jual kat restoran. Faham? Tak tahulah segi undang-undang boleh ke tak. Ni makan manusia ni. Kanibal. Tapi dia kata bukan manusia, dia tak sempat hidup pun. Nyawa tak ada. Tapi berlaku lah. Berlaku. So, ataupun kosmetik digunakan. Jadi orang Melayu ni dia halus sikit. Basuh tu bagus lah. Sebelum nak tanam, basuh dulu. Sebab darah kan. Nanti kalau tak basuh, nanti jin korek tanah tu. Jadi tengok darah bau. Korek. Sebab tanah Melayu banyak jin. Kat Arab tak ada. Jadi korek. Dan korek tu pula, korek jangan terlalu cetek. Sehingga kalau binatang bau, dia boleh korek pula. Tak sampailah maksud kita nak tanam kan. Kalau binatang boleh korek balik. Kalau orang dulu dia tanam tu bolan tin pula. Tapi bagusnya tak payah tin, sebab nanti benda tu dia tak hancur kan. Kalau kita letak kat luar, dia hancur lah dengan sebab tanah tu. Tapi kalau dalam tin, maka tanah tu tak masuk. Dia letak dalam kain. Lepas tu adalah di bubur kunyit pun ada. Goreng.
Ada kalau orang tu lama kan, berpaku dalam tu. Tu saya tak tahu apa dia punya munasabah dia, berpaku. Dia tafaul lah, dia ada unsur tafaul. Sebab uri tu rumah, perumah. Bagi apa? Bagi bayi tu selama 9 bulan di dalam tu. Jadi perumah dia tu jagalah elok-elok. Dia boleh niatlah tafaul. Ada orang tanam bawah pokok yang subur kan. Semoga anak ni jadi subur dengan apa. Itulah niat dia. Kalau dia suka anak dia kaya, subur macam pokok ni banyak duit. Kalau ayah dia suka ilmu, jadi subur berilmu kan. Ayah dia suka beranak, subur beranak banyak. Okey. Seterusnya apa kita nak baca tadi? Mustahadah nifas. Nufasa. Mustahadah nufasa. 45 Kau apa ambil kelas? Baca? Tak habis lagi tadi tu yang uri tu. Jadi soalan dia, sekarang ni perempuan ni beranak, uri tak keluar. Faham? Uri tak keluar. Kemudian darah dah keluar. Soalannya, adakah darah itu darah nifas ataupun tidak? Baby dah keluar, uri belum keluar. Adakah dalam definisi dia tak sempurna, iaitu rahim kosong daripada kandungan? Adakah uri pun dikira kandungan? Faham? Sebab dia ada kat dalam. Adakah uri itu dianggap kandungan? Kalau uri itu dianggap kandungan, maka darah yang keluar belum nifas lah. Faham? Kalau tidak, maka nifas. Berdasarkan apa yang kita faham daripada ibarat fuqaha, dia maksudkan kandungan tu adalah baby tu. Baby. Maksudnya kosongnya rahim daripada baby. Jadi kalaulah yang ada dalam rahim tu bukan baby, bukan kandungan, zahirnya darah itu adalah dikira sebagai apa? Darah nifas. Kita tak mengambil kira masalah uri yang belum lagi keluar. Benda itu memang berlaku. Kemudian dia boleh meninggal tu kalau dia biarkan uri itu ada dalam badan dia. Dia boleh naik sampai atas sehingga dia tutup pernafasan ke macam mana dah. Bolehlah, boleh menyebabkan kematian. Kemudian baca. Bismillahirrahmanirrahim. Pusat 56. Mustahadah nifas. Kita masuk pada perbahasan mustahadah nifas. Kalau dalam matan minhaj ini dia hanya kata seperti, tak ada pun sebut kan. Ada isyarat sikit kan. Maknanya hukumnya seperti haid. Seperti mustahadah dalam bab haid. Baca. Jika ada perempuan mengeluarkan darah nifas lamanya lebih daripada 60 hari 60 malam. Jadi satu orang perempuan dia keluar darah nifas lebih daripada 60 hari 60 malam maksimal darah nifas. Yakni paling lama masa nifas. Maka hukumnya sama dengan orang perempuan mengeluarkan darah haid lamanya lebih daripada Sama. 15 hari 15 malam. Daripada segi definisi dia sama, iaitu apabila darah keluar daripada maksimalnya, sama ada darah itu haid ataupun nifas, maka perempuan itu dianggap ataupun dihukum sebagai mustahadah. Kemudian maka perlu diperinci lebih dahulu. kena buat tafsil. Fafihi tafsil. Ada perincian bagi masalah dia ni. Apakah dia tergolong mumayyizah? Persoalan tu ada. Kita patah balik tengok mumayyizah ke ghairu mumayyizah. Yakni dapat membezakan darah yang keluar antara darah kuat dengan darah lemah. Atau tergolong ghairu mumayyizah, jadi tidak dapat membezakan darahnya. Jika dia tergolong mumayyizah, ini dapat membezakan darahnya, baik dia mustahab, mubtadi'ah, baru pertama kali nifas, atau muqtadah, sudah pernah nifas, maka dia disebut nifas. Maka yang disebut nifas adalah darah yang kuat, dengan syarat darah
kuat tidak lebih daripada 60 hari Ha, 60 malam. syarat tu kita nak tahu tu. Kaedah tu tahu dah. Kalau maknanya dia punya cara nak bahagikan dia sama je. Mula-mula kita tengok dia ini baru pertama kali keluar nifas ke ataupun pernah dah keluar sebelum ni. Maksudnya baru pertama kali beranak ataupun sudah pernah beranak. Tapi beranak tu juga bukan kait sebab dia mungkin pertama kali beranak tapi dia pernah gugur sebelum ni. So maknanya ini kali kedua dia keluar nifas, bukan kali pertama. Itu kena diteliti tu. Beranak takut perkataan tu dia jadi salah faham kan. Sebenarnya dia beranak kali pertama tapi keluar nifas dah 3 kali dah sebab dia gugur 3 kali sebelum nak sampai beranak. So maksudnya dia ini adalah bukanlah apa dipanggil mubtadaah. Mubtadaah. Faham? Okey. Kemudian mumayyizah. Jadi mubtada dia ada mumayyizah, ghairu mumayyizah. Mu'tada, mumayyizah, ghairu mumayyizah. Mungkinlah kebanyakannya berlaku kes-kes mustahadah ni yang mu'tada, yang pernah beranak, mungkin anak keberapa barulah terjangkiti mustahadah. Kalau dalam bab haid dia ada 4 syarat. Dan syaratnya disesuaikan dengan sekurang-kurang dan sebanyak-banyak haid kan. So dalam nifas sudah tentu kita tak boleh pakai number yang kita pakai pada haid. Mana boleh kan? Sekurang-kurang haid 1 hari 1 malam, nifas lahzah. Sebanyak-banyak 60 hari, ini 15 hari. So disesuaikan. Maka syaratnya dengan syarat Dengan syarat darah kuat lebih dari 60 hari 60 malam. Jadi tidak disyaratkan darah kuat lebih. tidak lebih. Okey. Darah kuat tidak lebih daripada 60 hari 60 malam. Tak lebih. Okey. Jadi tidak disyaratkan darah kuat harus tidak kurang dari paling sedikit nifas, dan darah lemah harus tidak kurang dari 15 hari 15 malam. Tak faham ibarat dia. Sekali lagi, dengan syarat darah apa? Darah kuat tidak lebih dari 60 hari 60 malam. Okey, darah kuat tu jangan lebih 60 hari 60 malam. Titik. Kemudian Yakni tidak disyaratkan darah kuat harus tidak kurang dari paling sedikit nifas. okey. Maksima itu ada. Minima. Adakah dalam masa yang sama juga disyaratkan darah nifas itu tidak kurang daripada sekurang-kurang nifas? Iaitu apa? Lahzah. Tidak disyaratkan dikatakan. Okey, lagi. Dan darah lemah harus tidak kurang dari 15 hari 15 malam. Itu ataf tu kena betul. Yang ni disyaratkan kan. Dan darah lemah hendaklah tak kurang daripada 15 hari 15 malam. Maksudnya untuk jadikan suci lagi. Contoh, Kita pergi pada contoh. setelah melahirkan kemudian dia mengeluarkan darah selama 65 hari. Yang 50 Dia beranak. Darah keluar keseluruhannya majmuk dia adalah 65 hari. Betul ya? 65. Maknanya tahu dah perempuan ni adalah mustahadah. 65 hari. yang 55 hari merupakan darah kuat. Dan pecahan daripada 65 tu 55 10. Pecahan dia 55 kuat, 10 lemah. Cukup tak syarat ni? Cukup syarat. Darah kuat ni cukup dah syarat. Tidak melebihi 60 hari. Darah ni, darah lemah, tidak kurang. Tidak kurang. Dari 15 hari. Ini macam yang sebelum ni lah. Syarat itu diperlukan kalau dia keluar secara apa? Secara berterusan kan. Maka baca jawapan dia. Maka Darah lemah tak ada syarat langsung.
Maksudnya tak perlu darah lemah. Tidak ada syarat bagi darah lemah. Mana? Okey. Fa in i'tadat nifasan wa haidan nifasuha al-'adah wa ba'da qadriha ila mudhi qadri tuhri al-mu'tad min al-hayd tuhur summa ba'dahu wa haidha ka'adatiha aw nifasan faqat. Okey. Dah baca dulu. Maka darah yang lamanya 55 hari pertama disebut darah nifas, Darah nifas. dan 10 hari akhir disebut darah istihadah. Okey. Lagi? Dan jika termasuk ghairu mumayyizah, yakni tidak dapat membezakan darahnya, maka hukumnya perlu diperincikan lagi sebagai berikut. Jika dia sudah pernah haid dan nifas, Jadi perempuan ini dia ghairu mumayyizah. Maka kita tafsil. Dia pernah keluar haid ke tak pernah keluar? Apa dia? Tak pernah keluar haid. Apa dia? Baca. Jika dia sudah pernah haid dan nifas, dan dia ingat pada kebiasaan haid dan nifasnya, maka lamanya darah yang disebut nifas itu sama dengan kebiasaannya nifas yang lalu. Kemudian darah yang sesudahnya yang lamanya sama dengan kebiasaan suci dari haid disebut istihadah. Kemudian darah yang sesudahnya baru haid. Dia maksudnya dia punya adat dia ni kena tengok banyak. Dia dalam bab nifas ni dia punya adat dia, masya-Allah. Dia jadi lama. Dia punya adat dia akan jadi lama. Kita nak kena tengok adat sebelum ni. Adat nifas sebelum ni. So dia dalam bab nifas ni dia kena tahu haid dan dia kena tahu nifas. Faham tak? Maksudnya dengan adat sebelum ni. Contohnya sebelum ni dia nifas berapa lama? Kemudian lepas nifas tu dia suci berapa lama? Lepas suci tu pula datang haid kan? Itu semua dia ingat. Barulah dia dipanggil mengingati adat. Faham tak? Okey, baca. Kemudian darah yang sesudahnya yang lamanya sama dengan kebiasaan haid disebutkan haid. Haid. Begitu seterusnya bergantian antara istihadah yang lamanya sama dengan kebiasaan suci dari haid, dan haid lamanya sama dengan kebiasaan haid. Lagi. Contoh. Ini mukadimah je dulu. So kita akan baca nanti hari Isnin. Baca. Seorang wanita yang kebiasaan nifas 20 hari. Dia punya pengalaman dia sebelum ni. Nanti dia semua ada. Yang kita buat panjang lebar sampai 7 surah adat tu. Dia dah pernah keluar nifas tapi baru sekali, 2 kali, kemudian berulang 2 kali, betul ada pusing dia punya daur dia tu semua ada. Okey, dia ni pernah keluar nifas berapa? 20 hari. Okey, ini dalam tangan lah. Dalam tangan. 20 hari. Kemudian Dan kebiasaan haid 7 hari. haid 7 hari. Dan suci 23 hari. Suci 23 hari. Kemudian dia setelah melahirkan anak mengeluarkan darah selama 80 hari. Tulis 80 hari. 80 hari. Semua sifatnya yang ini buat atau Maksudnya dia ghairu mumayyizah. 80 hari dia ghairu mumayyizah. Adat dia sebelum ni tengok ada berapa nombor? 20 7 23 kan? Maka
dan dia ingat pada kebiasaan haid dan nifasnya yang lalu, maka darah yang lamanya 20 hari pertama disebut Nifas. kemudian yang 23 hari lanjutnya disebut istihadah. 23 istihadah lagi. Kemudian yang 7 hari lanjutnya disebut haid. Haid. Lagi. Kemudian 23 hari lanjutnya disebut istihadah lagi. Sampailah bila-bila. Kemudian yang 7 hari lanjutnya disebut haid lagi. Allah. Tujuh. Nampak tak? Ini kalau dia ingat. Dia punya haid sebelum ni, dia punya nifas sebelum ni, dia keluar 20 hari je nifas. Lepas tu suci 23 hari, keluar haid 7 hari. Kemudian suci balik 23 hari, keluar haid 7 hari. Wa ala hadha. Maka dia punya istihadah pun kita akan hukum macam tu juga. Faham? 23. Semua sekali itu 80 kan? 23, 30, 30 23, 7 30, 60 betul? 80 hari. Wa ala hadzal qiyas. Itu baru sikit je. Sebab tu dia ada buku khas. Yang ni pun sikit juga dalam risalah ni. Dia ada risalah khas berkaitan dengan mustahadah nufasa. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanallah.